Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan sudah kita bicarakan berkenaan dengan hukum bahawa tidak harus untuk kita menyambut perayaan agama bukan Islam. Tidak harus bagi kita. Jadi tuan-tuan, bila kita kata tidak harus, maknanya haram lah. Dalam kitab kita la yajuzu, tidak harus, maknanya haram. Jadi haram ni maknanya berdosa. Ya, maknanya berdosa. Dan kalau bersangkut paut dengan soal akidah pula, kadang-kadang dia bukan sekadar berdosa, dia boleh membawa kepada kekufuran. Ya, kerana kaedah yang ditetapkan oleh para ulama ambil daripada Al-Quranul Karim, ar-ridha bil kufri kufrun wabil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan kekufuran adalah kufur. Redha dengan kekufuran adalah kufur. Dan redha dengan maksiat adalah satu maksiat. Jadi orang minum arak, ya, minum arak berdosa. Kita tak minum arak, kita duduk dengan orang minum arak, ya. Jadi kawan kita minum arak, dia berdosa kerana dia minum arak. Kita redha dia minum arak. Kita redha dia minum arak. Kita berdosa kerana kita redha dengan perbuatan maksiat. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan perkara maksiat adalah maksiat. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang Nabi suruh kita ingkar dengan hati kita. Ya, ingkar perkara mungkar, perkara maksiat tu mungkar, paling kurang kita ingkar dengan hati kita, ya. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah? Ya, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kita duduk keliling, duduk dalam masyarakat majmuk, jiran kita dia panggil ke sempena Deepavali Valley, dia panggil sempena perayaan Christmas. Ni apa, Easter sekarang ni, Easter, kita tak ada kot. Christmas dan sebagainya. Sedangkan kita dah faham bahawa kita tidak boleh menyambut perayaan agama bukan Islam. Jadi sini kita tengok beberapa perkara supaya kita tidak termasuk dalam keadaan menyambut perayaan agama bukan Islam. Tetapi bagaimana kita nak hidup bersama, kita ta'ayush, ya, kita boleh meraihkan, ya, kita boleh menghormati, tetapi kita tidak termasuk dalam golongan yang menyambut perayaan agama bukan Islam. Jadi antara syarat, ya, yang kita nak jaga, yang pertama sekali kita nak jaga niat kita. Ya, kita nak jaga niat kita. Saya gerak, kita nak jaga, panjang lah ni. Kita nak jaga niat kita. Tulis Arab ke Rumi ke Jawi? Rumi Arab, sana jauh sangat. Tadi. Yang pertama kita jaga niat kita. Nampak belakang? Yang pertama kita jaga niat kita, iaitu niat kita tidak menyambut, niat kita aku hadir ni
tidak bukanlah untuk menyambut perayaan agama bukan Islam. Ya, dia buat sebenar di Pabali, buat majlis di rumah dia ke, buat di dewan masyarakat ke, aku hadir bukan kerana menyambut perayaan agama bukan Islam. Aku hadir ni bukan kerana nak membesarkan, bukan nak mengagungkan perayaan agama bukan Islam. Ya, kita kena jaga niat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Jadi kalau kehadiran kita itu dengan niat membesarkan agama bukan Islam, dengan niat mengagungkan agama bukan Islam, ini jadi masalah. Sebab itu dalam kitab-kitab para ulama sebut masalah ni. Misalnya ada ulama sebut sesiapa yang beribadat khamsina sanatan, selama 50 tahun. Dalam kitab ada sebut siapa yang beribadat selama 50 tahun, kemudian dia hadiahkan kepada kawan dia sempena perayaan agama bukan Islam, tujuan dia hadiahkan tu, dia sebutlah hadiah buah temikai, bitir dan sebagainya, buah temikai sebiji ya. Tujuan dia apa? Ta'ziman, kerana memuliakan, kerana membesarkan, mengagungkan perayaan agama bukan Islam. Itu niat dia. Walaupun dia hadiah sebiji temikai, faqad habita amalu, amalan dia habis rosak. Amalan dia selama 50 tahun tu, kata satu ulama dalam satu kitab, dia kata rosak habis amalan dia. Pasal apa? Ta'ziman, kerana mengagungkan, membesarkan perayaan agama bukan Islam. Jadi bila membesarkan, mengagungkan perayaan agama bukan Islam, dia masuk dalam kaedah tadi itulah, kita redha dengan agama kafir. Jadi bila redha dengan agama kafir, dia punya kaedah dia, ar-ridha tu, ar-ridha bil kufri kufrun, redha dengan kekafiran adalah kafir, redha dengan kekufuran adalah kafir, hukum dia kafir. Jadi bila ibadat selama 50 tahun, pahala banyak dan sebagainya, tapi bila kita hadiahkan sebiji buah temikai, kita hadiahkan buah limau satu plastik kepada jiran kita non muslim sempena perayaan agama dia, perayaan agama bukan Islam, kerana niat kita membesarkan, memuliakan ni hari mulia ni, hari Tuhan Tuhan apalah nama-nama Tuhan Tuhan Siva ke, Tuhan tak ingat nama, Tuhan Brahma ke, kan? Kita membesarkan hari ni, hari Tuhan mulia ni, ya, membesarkan agama tu. Jadi kita seolah kita redha lah, redha dengan perkara kufur dikira sebagai kufur. Jadi kufur habislah amalan kita, habislah amalan kita. Jadi kita nak jaga niat kita. Niat aku datang majlis dia ni bukan kerana membesarkan agama bukan Islam, bukan mengagungkan agama bukan Islam. Ya, kita jaga niat tu, ya. Kerana itu asas. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, sesiapa di kalangan kamu melihat perkara mungkar, hendaklah dia ubah dengan tangan, dengan kuasa. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisanih, dengan hati, dengan mulut, dengan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Paling kurang pun kalau tak boleh juga, ya, kita boleh, maka dengan hati. Dengan hati. Jadi perkara mungkar ni luaslah. Perkara mungkar ni tuan-tuan dia lebih luas. Kekafiran pun mungkar, maksiat pun mungkar. Dan ada benda bukan maksiat tapi dia mungkar. Ada benda dia bukan maksiat tapi dia adalah perkara mungkar. Contoh dia apa? Dia bukan maksiat tapi dia mungkar.
Nabi tak kata siapa tengok perkara maksiat. Nabi kata siapa tengok perkara mungkar. Ada benda dia mungkar tapi dia bukan maksiat. Contoh dia, kita malam-malam balik tengah malam pukul 10 malam pas sembahyang Isyak mengetih sikit, balik tengok lorong belakang, tengok ada orang gila 2 orang. Orang gila lelaki seorang, perempuan seorang. Kita tahu dah tengok pakaian orang gila ni. Orang gila duduk lorong belakang, duduk peluk dua orang. Ya, orang gila, kita tahu ni, kita duduk kawasan ni, kita tahu ni ada orang ni, orang gila ni. Perempuan ni pun gila, lelaki ni pun gila. Tuan-tuan, mereka duk peluk-peluk buat tu, mereka buat maksiat dah tu. Maksiat tak? Maksiat atau tidak? Bukan maksiat, pasal dia gila. Orang gila dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa, dia buat benda tu dia tak ada dosa. Jadi tapi dia mungkar. Dia perkara mungkar. Jadi Rasulullah kata siapa lihat perkara mungkar hendaklah dia ubah. Kena pi halau lah, pi cegah lah, kan? Sebab walaupun bukan maksiat, Nabi tak kata tengok maksiat, Nabi kata tengok perkara mungkar. Jadi mungkar tu dia lebih luas daripada maksiat. Ya, kita lihat budak umur 11 tahun, budak tak balik lagi, dia beli botol arak. Ya, dia nak minum arak. Ya, kita tengok nampak ni arak ni, tengok muka budak ni, janggut tak ada, misai tak ada. Tanya dia, hang nama apa? Budak, hang nama apa? Pakcik nak tanya nama apa? Dengar suara pun tak ada, garau apa, budak ni tak balik lagi ni, dia nak minum arak. Dia minum arak maksiat tak? Maksiat tak budak minum arak? Budak tak balik tidak maksiat, sebab dia belum balik. Tapi dia mungkar tak? Dia perkara mungkar, kita kena cegah. Itu konsep mungkar. Mungkar, al-munkaru awsa'u minal ma'siyati. Perkara mungkar dia lebih luas, dia lebih besar daripada maksiat. Ya. Baik, kita balik kepada kaedah kita ni. Mana yang pertama, kita tak boleh redha, ya, tak boleh redha dengan perayaan agama bukan Islam, dan kita tak boleh redha dengan agama bukan Islam. Tidak boleh redha sama sekali, ya. Kita jaga niat tu. Yang keduanya, kita kena jaga juga tidak bersama dalam upacara agama. Ya, tidak bersama dalam upacara agama. Kita tak boleh melakukan upacara agama bukan Islam. Kita tidak boleh melakukan upacara agama bukan Islam. Kita hadir perayaan Deepavali, ada satu patung kat situ. Sebagai tetamu bila hadir kena datang, kena tunduk sikit. Ni jadi Cina pula lah. Kan? Adalah upacara kena buat sikit hormat, menghormati patung tu, kena letak apa, kalau mungkin Buddha ke apa ke, kena colok 3 tu kena buat sikit, kan? Itu upacara agama. Upacara agama, ya. Tak boleh. Kita tak boleh buat upacara agama. Ataupun dia ajak sama-sama, ya, jom kita yang hadir dalam majlis ni, kita angkat tangan sama-sama, kita berdoa kepada Gautama Buddha supaya Gautama Buddha memberkati kita. Kita pun angkat tangan, ya, dia pun baca doa, Gautama Buddha berkatilah, kita pun amin, amin. Ya, kita doa minta kepada siapa? Kita minta kepada Gautama Buddha. Oh Gautama Buddha, berkatilah kami, murahkanlah rezeki kami, kita pun amin. Kita mengaminkan doa dia minta kepada Gautama Buddha. Dia minta kepada Lord Murugan. Lord Murugan, Dewa Murugan yang patung kuning besar tu di Batu Ke tu. Kita pun
Lord Murugan, ampunilah segala dosa kami. kita terlibat dalam upacara agama bukan Islam, ya. Sedangkan Allah dah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah firman, doalah kepada aku. Doa mesti kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya di Kau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, akan di Kau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi doa itu hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kita terlibat dalam upacara keagamaan bukan Islam. Kita kena jaga tu perkara yang kedua tu. Yang ketiga, tak nampak. Yang ketiga, kita tak boleh ada apa-apa i'tiqad terhadap kisah-kisah, cerita-cerita, kisah-kisah, cerita-cerita di sebalik perayaan agama tersebut. Kita tak boleh i'tiqad, tidak i'tiqad benar, i'tiqad benarnya kisah-kisah, cerita-cerita apa-apa yang berkait dengan agama tersebut. Maknanya kita hadir perayaan tahun baru Cina. Perayaan tahun baru Cina, dia ada cerita pasal apa kita kena bunyikan bunyi yang kuat tu. Bunyi yang kuat tu tujuan dia, dulu ada naga ni makan orang kalau tak salah, jadi nak halau naga ni bunyi kuat, main macam tu. Kita pun i'tiqad benarnya cerita tu. Tahun baru Cina pakai warna merah, pakaian merah tu, lampu-lampu merah kan. Sebab tu kalau kita lihat rumah rakan-rakan kita, jiran kita, ada lampu merah tu, Kalau hiasan tak apa, kita pun boleh. Kalau hiasan saja nak beli tanglong tu, tak apa, tanglong yang tu, tanglong tu kita letak kat luar rumah kita, pasang lampu malam raya. Pasal apa? Saja nak hias bagi cantik, tak ada masalah. Kita nak ambil tema negara Cina, tema Sepanyol, tema Arab ke apa kan, nak buat hiasan, tak ada masalah. Pasal dia bukan berkait dengan agama, dia hiasan. Tapi bila kita i'tiqad, kita pasang warna merah, kita pakai baju warna merah ni, katalah dia bagi kehadiran, baju kehadiran majlis tema warna merah. Pasal apa? Pasal nak halau naga yang makan orang. Kita pun i'tiqad benarnya cerita ni, pakai baju warna merah. Kalau tak pakai, naga tu tak lari. Jadi pakai baju warna merah. I'tiqad benda ni. Jadi dalam agama kita benda ni khurafat. Benda ni khurafat, kita tak boleh mengakui kebenaran dia. Kita tak boleh percaya cerita-cerita. Dengar tak apa. Dengar tak apa. Macam kita lah, kita cerita kat cucu kita, anak kita, cucu kita, cerita kancil dengan buaya. Lepas tu pula kait pula kancil tu dengan Nabi Sulaiman. Kan? Aku ni dapat perintah daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak jamu semua kamu makan yang ada dalam sungai ni, panggil semua. kan? Cerita tu betul tak? Nabi Sulaiman memang boleh cakap dengan binatang, dia faham bahasa binatang, dia boleh cakap kan. Jadi kait dengan Nabi Sulaiman kan. Tapi cerita tu benar atau tidak? Tak benar, tak ada kebenaran. Tak kait dengan Nabi Sulaiman, tak. Dalam cerita tu tak ada Nabi Sulaiman. Cerita kancil dengan kerbau, cerita kancil dengan buaya kan. Jadi cerita tu tak ada kebenaran. Kita cerita pasal apa? Pasal selingan, cerita, hiburan. Sementara nak tidur, cerita nak dapat pengajaran. Kan? Tak apalah.
Bila kita i'tiqad benar ni cerita ni, dalam budaya kita pun, sastra kita pun, kita tidak i'tiqad benda tu benar, dia sekadar penceritaan sahaja, ya, sekadar penceritaan sahaja. Jadi tak boleh i'tiqad, ya. Yang berkait dengan agama lagilah, ya. Yang berkait dengan perayaan ni pasal apa? Pasal ada kisah, dan kisah ni kita kena percaya. Ini dia merosakkan keyakinan agama kita. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat duduk bersama dengan Yahudi di Madinah. Sahabat-sahabat duduk dengan Yahudi di Madinah. Yahudi baca kitab Taurat. Yahudi baca kitab Taurat dan terjemahkan kepada para sahabat Nabi dalam bahasa Arab. Sebab Taurat bukan dalam bahasa Arab. Taurat dalam bahasa Ibrani ke? Ibrani, Hebrew ke Ibrani itulah. Bahasa pun dah orang tak pakai dah sekarang ni kan. Dah hilang dah, ya. Jadi Taurat dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani lebih kurang itu. Jadi Yahudi baca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab Yahudi di Madinah dia bercakap Arab lah. Lepas tu dalam hadis Nabi banyak cerita dengan Yahudi, cerita mana takkanlah Yahudi cakap Yahudi, Nabi cakap Arab, tak faham lah. Seolah ayam dengan itik lah kan. Yahudi cakap Arab lah, cakap Arab. Jadi bila cerita kepada sahabat apa isi kandungan Taurat, cerita mungkin dalam Yahudi cerita tu cerita Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman, cerita Allah Tuhan kata apa dalam Taurat, ya. Maka panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israila wala haraja. Ceritakanlah daripada Bani Israel, ambillah cerita mereka, apa yang mereka sampaikan tu ambil, wala haraja, tidak mengapa, cerita tu tak apa, ambil ya. Tapi Nabi kata la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum, jangan benarkan, la tusaddiqu, jangan benarkan, jangan percaya, jangan benarkan ahli kitab. Apa yang ahli kitab Yahudi sampaikan kepada kamu, jangan benarkan, jangan kata cerita itu benar, jangan kata benar. Jadi cerita kata Nabi Musa buat begini, Nabi Daud buat begini, Nabi Sulaiman mungkin ada cerita jahat, ya, ceritakan ini daripada ahli kitab, cerita tak apa, tapi jangan benarkan, jangan i'tiqad. Jadi ceritakan, apa, orang ni pakai baju ni warna merah pasal apa? Pasal ceritanya nak menakut-nakutkan naga yang dulu makan orang. Kalau tak pakai baju warna merah, naga tu akan datang makan kita. Cerita wala haraja, tak apa cerita tu betul ke? Tak, kita tak boleh i'tiqad benda tu betul. Jadi Nabi bagi panduan, la tusaddiqu, jangan benarkan ahli kitab. Nak cerita tak apa, ceritalah. Lepas tu cerita ni bohong lah, wala tukadzibuhum, jangan dustakan ahli kitab, jangan kata mereka bohong, percaya pun tidak, dusta pun tidak. Tak kata apa. Ini daripada Yahudi, ahli kitab. Mereka kata dalam Taurat, wallahu a'lam. Sebab kita tak pernah baca Taurat, kita tak pernah baca Taurat, kita tak pernah baca Injil. Jadi jangan benarkan, jangan dustakan, ya. Habis apa yang Rasulullah ajar? Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kami beriman apa yang diwahyukan kepada kami. Apa yang diwahyukan kepada kami, Quran, yang tu kami beriman, kami percaya. Yang ahli kitab cerita tu ialah cerita ahli kitab lah. Sebab itu ulama-ulama kita dia masukkan riwayat-riwayat daripada ahli kitab, Israiliyat masuk dalam kitab tafsir, ya. Ini daripada siapa? Ini Israiliyat dan sebagainya.
Jadi sampai kepada kita mungkin ada cerita-cerita Melayu, maka dia jadi Melayuiyat. Cerita-cerita orang Melayu tu mungkin ada lah, tak ada asas, tak ada sandaran, tapi cerita. Mana boleh cerita, tapi jangan percaya, jangan dustakan, ya. Cerita kancil dengan buaya dan sebagainya, Melayuiyat. Dia tak jadi Israiliyat lah, Melayuiyat. Baik, jadi yang ketiga, kita tidak i'tiqad kebenaran cerita-cerita yang disampaikan di sebalik perayaan agama mereka itu, ya. Dan yang keempatnya, tujuan kita hadir adalah untuk silaturrahim dan hubungan baik dalam masyarakat, ya. Kita hadir tu untuk silaturrahim. Kalau kita muallaf, kita ada keluarga yang non muslim, ya, maka dulu kita Kristian, sekarang kita masuk Islam. Ada lagi keluarga kita, abang kita yang Kristian. Jadi kita hadir sempena perayaan agama Kristian tu untuk menghubungkan silaturrahim, ya. Kalau Cina dia buat makan besar, ya. Jadi sebagai Muslim, kita tak ada lah, kita tak boleh dah nak i'tiqad apa cerita-cerita di sebalik raya Cina tu benar, kita tak ada apa. Jadi hadir pasal apa? Pasal ini majlis keluarga kumpul ramai-ramai sebenar makan besar tu malam tu. Jadi ini peluang untuk berjumpa dengan ahli keluarga, peluang untuk jumpa dengan ahli keluarga. Jadi niat kita hadir tu, tujuan kita untuk menghubungkan silaturrahim, Kalau bukan keluarga, jiran ke apa ke, kawan kita ke, untuk merapatkan hubungan baik, ya, hubungan baik dengan jiran. Kita pun tak pernah masuk rumah dia, ya, tak pernah masuk rumah dia. Jadi bila dia buat open house tu, bolehlah masuk rumah dia sembang, kenal dengan anak dia dan sebagainya, ya. Ini peluanglah untuk kita kenal jiran-jiran kita, sebab sekarang jiran pun tak apa kenal dah, kan. Masuk pagar dia buka sendiri kan, elektrik. Masuk dalam rumah, tutup pagar, tutup terus kunci. Semua ada. Nak berhubung dengan orang, telefon ada. Nak tengok hiburan TV, ada berapa ratus siaran. Tak perlu dah jiran-jiran ni. Jadi tak kenal jiran sebelah, tak kenal. Jiran sebelah tak kenal. Kadang selang 2 rumah pun tak kenal. Duduk 3-4 tahun dah tapi tak kenal. Jiran selang 2 buah rumah pun tak kenal dah. Betul tak? Kita lama-lama ni kenal lah, pasal dah dulu tak banyak hiburan kan, duduk bergaul. Sekarang ni dia tak ada dah. Dia pergi tempat aja, balik duduklah rumah dia. Masjid tak pergi, surau tak pergi. Esok pagi keluarlah 6:30-7 keluar pergi kerja lah. Tak kenal jiran, ya. Nampak pun angkat tangannya, itu je, tapi nama tak kenal, ya. Jadi kita peluanglah kalau buat open house ni untuk kita merapatkan hubungan baik sesama jiran, ya. Saling kenal, mengenali di antara satu dengan yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Muliakan jiran. Hormatlah jiran tu, ya. Termasuklah menghormati hak dia untuk dia beragama, hak dia untuk dia menyambut perayaan agama dia. Dia nak buat perayaan sambutan agama tu, nak guna jalan kan, dia minta kebenaran dengan kita, ikutlah. Tapi dalam hati kita tak redha, aku tak redha, ini agama bukan Islam. Macam itulah, macam kuih lepas semua tu ada itu hak agama, hak beragama, tapi kita tak redha dengan kekufuran. Dia kena beza tu. Jadi Islam tak suruhlah kita pergi bom, kata pergi bom di Indonesia. Islam tak suruh kita macam tu. Biarlah hak beragama. Lakum dinukum waliyadin, kaedah dia, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, tapi aku tak redha dengan kekufuran. Dalam hati tu kena jaga niat kita tu, ya. Jadi saya ingat 4 perkara ni lah. Maknanya 4 perkara ni sebagai jalan keluar bila kita nak hadir perayaan agama bukan Islam.
Ya, jadi bila kita boleh jaga 4 perkara ni, insya-Allah tak ada masalah lah. Kita pergilah mana-mana majlis sekalipun tidak ada masalah, kerana akidah kita terjaga dan kita tidak melakukan perkara yang salah. Mungkin satu lagi kita tambah, masa majlis tu tak ada benda-benda yang salah, ya, tidak melakukan benda-benda, tidak melakukan perkara yang dilarang dalam agama semasa hadir tu, ya. Semasa hadir tu dia hidang arak, ataupun alang-alang kan, arak ni mahal pula kan, dia hidang tu mahal sikit kan, sebotol harga 1,500 tu kan, sebotol ni 1,500, alang-alang kan, minum pila kan, sekawan ni kan. Lepas ni aku balik istighfar lah kan, anggaplah teh je lah ni, anggap teh kan, tahu dah apa, tapi anggap teh lah. Ya, kita tak buatlah benda tu. Dia tidaklah sampai tahap kufur, tapi dia maksiat, dia dosa, bukan dosa kecil pula, dosa besar. Ya. Lepas tu ada makanan pula, makanan, ada makanan halal, ada catering halal, ada yang catering haram kan. Tengok alang-alang ada daging babi ni, sedap pula nampak BBQ, dia dah bakar elok, lemak-lemak semua hilang habis dah kan, kering elok, try pilah sekali kan, ambil ayam sikit, zabuh dalam pinggan, daging babi pun sikit, try rasa tengok lagu mana kan. Dan daging babi ni tuan-tuan dia sedap dia ni, dia lawan dengan daging kambing. Kadang-kadang daging kambing nombor 1, daging babi nombor 2, dia punya sedap tu. Tapi kadang-kadang daging babi nombor 1, daging kambing nombor 2. Kita ni kambing ni kira kalah lah kan, tapi kadang-kadang kambing pun kalah, babi sedap lagi kadang-kadang. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba. Saya pun tak tahu lah saya dengar orang cerita je kan, ada cerita gitu kan, tak percaya cuba tengok. Kita pun nak try tengok lah, try pilah babi sekali kan, 2-3 ketut, tak boleh, haram ya, haram ya. Jadi saya ingat 5 perkara dia, 5 perkara ni kita jaga, maka insya-Allah kita boleh hadir dalam mana-mana perayaan agama bukan Islam, open house dan sebagainya. Kita terhindar daripada berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting sekali niat kita tu jaga, aku tidak mengagungkan, tidak memuliakan, membesarkan agama bukan Islam. Kita hadir kerana majlis sosial, majlis kemasyarakatan, ya. Saya ingat sekadar itulah 5 perkara yang saya nak huraikan. Moga-moga kita dapat manfaat, kita dapat amalkan. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.